pada perbahasan kita berkaitan dengan bukti dari sudut akal tentang sifat baqa, sifat Allah bersifat dengan kekal. Apa makna kekal? Tidak ada kesudahan bagi wujud Allah. Baik, muka surat 45 tu daripada bawah tu. Wa amma dalilun. Nota 40 tu ya. Baik, nota 40 itu merujuk kepada teks yang ada ke atas tu. Saya ulang lagi sekali. Sekadar bacaan teks itu. Ada pun prasangka bahawa adanya kesudahan bagi sifat kekalnya Allah, maka ianya tertolak dengan tiada wujud sesuatu pun yang menjadi pencabar kepada kewujudan Allah. Apatah lagi adanya sesuatu dalam kewujudan yang boleh memberi kesan ketiadaan kepada kewujudan wajibal wujud. Allah itu wujud yang disebut wajibal wujud. Apa makna wajibal wujud? Yang tu yang bawah tu. Berarti sesuatu zat yang wajib kewujudannya. Yang mesti, yang tidak dapat tidak kewujudannya. Dari sudut akal. Yang mana ianya tidak pernah tiada. Apa makna dari sudut akal? Akal mengatakan wajib, mesti Allah itu ada. Tak mungkin akal menerima kalau Allah itu tidak ada. Kenapa? Kalau Allah itu tidak ada, maka seluruh alam ini tidak ada. Boleh ya? Kalau Allah dah tak ada, siapa Allah? Dia adalah Al-Khaliq, pencipta. Kalau pencipta itu tidak ada, maka seluruh yang dicipta ataupun makhluk akan tidak ada. Maka akal mengatakan wajib. Wajib di sini wajib pada akal. Bahawa akal mengatakan mesti. Wajib di sini mesti. Pencipta itu akan ada dan terus ada. Tak mungkin pencipta itu akan sampai satu masa dianya tidak ada. Kalau dia sudah tidak ada, akal tak boleh menerima. Kerana apa? Kerana alam ini juga akan lenyap dan hancur. Kerana tidak ada lagi yang mengawal, mentadbir, mengurus dan sebagainya. Okey, selesai insyaAllah ya. Maka dia ialah Allah. Maka yang wajib ada itu ialah namanya Allah. Dan Allah yang tidak pernah tiada. Kita ni dulunya pernah tiada. Ke dah sudah sedia ada? Tak, kita ni pernah tidak ada. Saya dulu tak ada. Saya baru aja ada. Baru berapa lama? Baru 60. Betul ya? Dunia ni dah berapa lama? Oh, dah dekat nak 5,000 tahun dah katanya. Wallahu a'lam. Okey, selesai. Muka surat 46. Muka surat 46 tak? Kita kena baca yang tu dulu. Minta maaf ya. Muka surat 45 tu yang bawah tu. Wa amma dalilu qiyamihi waw tu dan, tapi dia tak terjemah dan tu. Amma ada pun dalilu, dalil atau bukti atau petunjuk qiyamihi ta'ala binafsih, kewujudannya Allah itu ataupun kewujudannya tu, kewujudan Allah itu qiyamihi ta'ala binafsih, dengan dirinya sendiri. Kita juga belajar Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Makna bukti Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Apa makna qiyamuhu binafsih? Berdiri dengan sendiri. Okey, kalau nak buat catatan, apa makna qiyamuhu binafsih dengan makna yang lain? Al-ghina. Tuhan yang bersifat dengan maha kaya. Boleh berdiri dengan sendiri, tak berhajat pada sesuatu, tak berhajat pada sesiapa, tak berhajat kepada apa-apa. Apa makna tu? Kaya. Macam perempuan yang kaya-kaya ni kan? Ya. Senyum pula dah. Amin. Tuan-tuan ada perempuan yang kaya-kaya ni kan? Saya difahamkan, ustaz mengajar kat mana? Dekat masjid. Mana dipanggil ringkasan dia? MTAS, ringkasan dia. Itu kawasan orang kaya tu ustaz.
Majoritinya cakap begitu. Jadi apa makna kaya? Tidak lagi berhajat kepada sesiapa dan kepada apa-apa. Betul ke? Tak berhajat pada orang lain, tak berhajat pada makan, tak berhajat pada minum, tak berhajat pada tidur, tak berhajat pada kenderaan, tak berhajat pada rumah, tak berhajat pada pasangan, tak berhajat pada anak-anak. Itulah kaya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan ni, nampak gayanya semua berhajat. Betul ya? Berhajat pada pasangan, berhajat pada anak, berhajat pada pakaian, berhajat pada kenderaan, berhajat pada tidur, berhajat pada macam-macamlah berhajat. Yang banyak berhajat ni apa sebenarnya? Fakir. Yang sedikit berhajat, miskin. Yang langsung tak berhajat, kaya. Yang sedikit berhajat, miskin. Yang banyak berhajat, fakir. Jadi kita semua ni kalau dikira dengan Allah, sekarang kita jangan ukur kita sama-sama kita ya. Sekarang kita belajar tauhid. Bila mana kita belajar tauhid, kita ketepikan sekejap yang lain, kita hanya dengan Allah. Maka kalau diukur kita dengan Allah, kita tidak lebih daripada manusia-manusia yang fakir, fuqara. Siapa bagi tahu kita fakir? Allah bagi tahu. Surah apa? Surah Fatir. Ayat berapa? 15. Sebab tu saya tanya, saya jawab sebab memang tak ingat. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kamu semua adalah fakir ilallah, yang berhajat kepada Allah. Wallah, dan Allah huwal ghani, Tuhan yang maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi kata lain kepada qiyamuhu binafsih ialah al-ghina, kaya. Apa makna kaya? Berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Tidak berhajat kepada segala-galanya. Maka apa dalil Allah tidak berhajat kepada segala-galanya? Baik. Wa adam iftiqarihi li syai'in minal kainat, iaitu tiada berhajat kepada sesuatu pun, Allah tiada berhajat kepada sesuatu pun minal kainat, daripada makhluk-makhluk yang dia cipta. Dia tak berhajat pada langit, dia tidak berhajat pada arash, dia tidak berhajat pada tempat, dia tidak berhajat pada masa, dia tidak berhajat kepada malaikat. Nanti orang tanya pula, itu Ustaz ayat-ayat Quran yang saya baca, malaikat yang menurunkan hujan, yang bawa titisan-titisan hujan, malaikat yang catat amalan kiri dan kanan. Kenapa pula disuruh malaikat? Kerana nak menambahkan bukti. Sebab manusia ni dia banyak cakap. Sebab tu akhirat nanti, setengah pandangan ulama, kenapa ditutup mulut manusia di akhirat? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, hari kiamat, nakhtim, kami khatam. Bukan tutup biasa tau. Khatam ni kalau kata apa? Seal. Tutup, kunci, apa? Seal tu. Tak tahulah, saya tak pandai bahasa ni. Tapi, kalau tutup biasa, dia ada tutup, dia tak kunci. Saya ada tulis satu buku tu yang hati yang bersikir tu. Hati manusia ni, ada kadang-kadang dia ditutup. Tapi ada kadang dia ditutup dan dia dikunci. Dan ada kadang-kadang dia bukan ditutup, dikunci, dia ditutup, dikunci, dikhatam lagi. Disil. Maksudnya, segala perkara yang ada dalam hati tidak akan lagi boleh keluar. Sesuatu yang di luar daripada tak boleh masuk. Apa makna yang ada dalam hati tak boleh keluar? Kalau seseorang itu ada kufur, ada syirik, ada riak, tak akan boleh keluar. Hati orang kafir. Kan ada ayat yang keberapa tu? Yang ke-6 tu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Khatam. Langsung. Yang dalam kafir dia, yang duduk dalam hati dia tak boleh nak keluar. Hidayah daripada luar tak boleh nak masuk. Jadi nak bagi tahu bahawa mana tadi? Ya. Penyakit-penyakit. Tak apa, kita teruskan di sini. Nak bagi tahu bahawa mana dalil, nanti saya bukan tak nak panjangkan sangat. Mana dalil Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu nafsi ataupun kaya? Ada miftiqarihi, Allah tak pernah berhajatkan kepada sesuatu daripada makhluk-makhluk Allah.
Maka Allah tak berhajat pada masa, Allah berhajat pada tempat untuk dia tinggal dan sebagainya. Baik. Fasanastafiduhu aidan, maka kita dapatinya daripada bukti terhadap keesaannya, dia tak tertinggal perkataan aidan. Daripada dalil yang kita sedang bahaskan ini juga, kita boleh dapat manfaat untuk menggunakan dalil yang sama, menunjukkan dalil wahdaniyah, dalil keesaan Allah. Haitsu sabatat lahu qabla tajalli wa ba'dahu, muka surat 46 tu. Di mana telah sabit baginya, bagi keesaannya sebelum tajalli. Ada nota kaki itu angka 41, dan setelah tajalli. Sebelum tajalli dan setelah tajalli. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi apa yang saya pernah sebut, mengenal Allah ni, kita sekarang sedang belajar mengenal Allah melalui sifat Allah. Mengenal Allah, kita kena kenal, ni dalam bahasa kita manusia ni ya. Kita manusia, kita terpaksa bercakap dengan bahasa kita manusia. Kalau kira tak tepat, jadi saya nak sebut begini. Kita kena kenal Allah sebelum Allah mencipta makhluk. Dan kita juga kenal Allah setelah Allah mencipta makhluk. Masalah sekarang, sedikit persoalan yang berlaku dalam pemahaman kita ialah, kita mengenal Allah setelah adanya makhluk. Bagaimana Allah setelah adanya makhluk? Maka kita kenal dia sebagai pencipta. Mana tahu Allah tu pencipta? Sebab dia sudah mencipta makhluk. Kalau kita tanya soalan satu lagi, macam mana kalau Allah tak cipta satu makhluk? Adakah dia juga pencipta? Kan sebelum ni kan Allah tak cipta apa-apa. Dia dengan dirinya. Allah dengan dirinya. Ini bahasa bercakap ya. Tuan-tuan pernah tak bercakap? Saya ada waktunya nak duduk dengan diri saya sendiri. Ataupun dengan kata lain, saya nak bersendirian. Betul tak bahasa tu? Akhir-akhir ni lebih kerap ya, duduk sendiri. Betul ya? Senyum aja. Dah anak dah besar, dah kahwin, semua dah pergi. Tinggal dengan suami pula sibuk akhir-akhir ni ya. Ya ke? Selalu sibuk. Tinggal sendirian. Tapi ada waktu-waktunya, kenapa Allah hilangkan itu, bawa orang ni pergi, bawa orang ni keluar? Allah nak suruh kita sendirian dengan dia. Sebelum ni duduk sibuk dengan orang. Betul ya? Lepas tu kadang-kadang puan-puan kan, kalau anak dah pergi, cucu pun jangan-jangan datang, puan-puan kena rasa gembira. Kerana Allah nak puan-puan dengan dia. Solat banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, berzikir banyak-banyak. Betul ya? Maka begitu juga Allah. Di saat ni kalau kita bercakap macam ni, seolah itu masa. Cuma nak fahamkan kepada kita, Allah di saat dia dengan dirinya, satu pun dia tidak cipta makhluk ni. Dan setelah Allah mencipta makhluk ni, bagaimana kita nak faham? Sebab tu ditulis di situ, dalil yang sabit, yang tetap bagi keesaan Allah. Apa makna esa? Tunggal. Apa makna tunggal? Satu-satunya. Apa makna satu-satunya? Tidak berbilang-bilang. Tidak banyak. Dialah satu-satunya Tuhan. Baik. Bila mana dia, Allah, tunggal, satu, esa, di saat bila? Di saat dia tidak mencipta segala-galanya. Dia dengan dirinya sendiri. Itu maknanya sebelum tajalli. Apa makna tajalli? Pernah dengar tajalli kan? Bukan semula jadi. Tajalli ni ialah kalau bahasa biasa, penzahiran. Tapi ada terjemah dalam buku tu. Saya tanya dulu sebab saya sebelum ni, lepas tu baru saya nak baca yang bawah tu. Tajalli ni ada setengah terjemah jelmaan. Tapi kalau kita orang Malaysia ni, terjemah penjelmaan itu hantu pula jadinya. Menjelma. Sebelum Allah zahirkan makhluk-makhluknya, supaya kita melihat makhluk yang dicipta oleh Allah termasuk diri kita, untuk mengenal Allah. Dan sebelum Allah menzahirkan segala makhluk ini dan mencipta segala makhluk ini. Okey, boleh ya? Jadi, bila mana kita bahas Allah, dia tidak berhajat kepada seluruh makhluknya, sebab dia qiyamuhu binafsih.
maka itulah menunjukkan dalil dia tu esa, tunggal. Kenapa? Kerana Allah, kalau kita nak kata bahasa, pernah bersendirian dengan dirinya. Tak perlu kepada segala-galanya. Boleh faham ni? Ada soalan? Ada tak soalan? Ke Ustaz tanya macam ni jadi takut pula nak tanya. Soalan ada soalan? Tak ada. Setelah Allah cipta makhluk, bagaimana Allah? Dia sebagaimana dia sebelum mencipta makhluk. Dia adalah Tuhan yang esa. Dia adalah Tuhan yang tidak berhajat kepada segala-galanya. Kerana tidak ada dia pernah berada dalam keadaan dia dengan dirinya sendiri. Dia sebagai Tuhan. Dia pencipta. Dia berkuasa. Dia sempurna. Tanpa segala-galanya. Dan setelah dia mencipta makhluk, namanya malaikat, namanya langit, namanya jin, namanya manusia, namanya alam ini. Bagaimana dia? Dia dengan dirinya sendiri tidak berhajat dengan segala-galanya. Yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, dalam bab Tuhan, orang ni dia salah faham. Masa Allah tak cipta makhluk, tak ada alam, tak ada segala-galanya, Allah berhajat tak kepada makhluknya? Tidak, kerana Allah tidak berhajat kepada makhluk. Baik, setelah Allah cipta makhluk, orang salah faham Allah mula berhajat pada makhluk. Contoh, dia mula mengatakan Allah duduk di atas aras. Maka seolah-olah Allah mula berhajat untuk berada di situ. Sebelum adanya aras, Allah dengan dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsi. Dia adalah wahdaniyah, esa. Boleh insya-Allah. Sebab tu saya sebut lagi sekali. Orang yang berfahaman mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas aras, atau apa pun tempat yang dia cakap, orang itu akalnya sudah salah faham tentang kewujudan Allah. Kerana dia hanya faham Allah itu setelah Allah mencipta makhluk. Makhluk sebelum dicipta ada tak? Tidak ada. Maka sebelum itu ada tak arash? Tidak ada. Sebelum itu ada tak langit? Tidak ada. Dan bagaimana Allah sebelum adanya segala alam ini? Dia sebagaimana dia, sebagai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak berhajat kepada segala-galanya. Dan sekarang dia sudah mencipta segala makhluk ini. Adakah dia sudah berhajat pada langit? Sudah mula berhajat pada arash? Sudah mula berhajat orang menyembahnya? Tidak. Kalau seluruh alam ini tidak menyembah Allah, Allah adalah Allah, tidak berkurang sedikit pun kesempurnaannya. Dan kalau alam ini seluruh tunduk kepadanya, jinnya, iblisnya, syaitannya, kita semua manusia ni, seluruhnya sujud pada Allah, adakah bertambah mulia Allah? Tidak juga. Mulia Allah sudah sedia mulia, sekalipun tidak dimuliakan. Okey ya? Sebab tu pernah dengar cerita Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Saya masa di Hadramaut tu saya mengaji dakwah dengan beliau. Orang paling kanan Habib Omar. Dia pergi melawat orang yang melukis karikatur yang menghina Nabi. Kan dengar kisah kan? Bila mana dia pergi melawat? Dia pergi dengan senyuman. Dia ada ahli keluarga baginda Nabi, Ahlul Baitin Nabi. Saya kadang-kadang saya pelik, ada orang ni kan, Ustaz, ya ke dia ahli keluarga Nabi? Kenapa kita nak orang ni, contohlah macam kita ni kan, tuan dulu anak siapa? Saya anak Pak Mat. Ya ke anak Pak Mat? La haula wala quwwata. Kita tahulah ayah kita siapa. Dulu keturunan daripada mana? Contoh ni ya, contoh ni. Saya kadang-kadang saya suka sangat. Saya tengok di kereta-kereta tu kan, dia tulis keluarga Lebay Saleh. Pernah baca tak? Saya kata baguslah. Sebab dia hargai keturunan dia. Dia ingat, ni keturunan Lebay Saleh. Ni keturunan Tok Janggut. Kan? Ni keturunan Mak Kilau. Keturunan ni penting. Sebab tu orang Arab, dia tahu. Dia pin apa, ayah dia apa, atuk dia apa. Sampai kita ni, atuk okey lagi. Moyang okey sikit-sikit. Lepas moyang, entah. Takkan keluar daripada moyang saja. Mesti ada atas-atas tu sampai. Jadi ada orang, dia mengatakan dia ni keturunan ahli baitin Nabi. Ahli keluarga Nabi. Daripada Sayyidina Hasan ataupun daripada Sayyidina Husin. Kita pula tanya, iya ke? Sudah. Macam mana kalau orang pertikai keturunan kita? Tuan daripada mana?
Keturunan Tok Janggut. Ya ke? Tak ada janggut pun? Subhanallah. Tak adalah saya kadang-kadang. Ya, tak apalah saya nak sebut. Minta maaf ya, jangan pernah pertikai keturunan orang. Setiap orang ada keturunan dia. Paling-paling daripada Nabi Adam AS. Nasib baik tak kata, kita ni semua ni kan keturunan Nabi. Ya, Nabi Adam. Nabi Adam tu kan Nabi. Jadi keturunan kita mulia. Mulia. Keturunan Nabi. Keturunan ahli syurga. Hawa. Bukan sembarangan kita ni. Cuma ada manusia dia tak dia apa? Dia nak nafikan keturunan dia. Maka dia engkar Allah, engkar nabi-nabi. Tak apa, nanti panjang pula cerita dia. Cuma nak bagi tahunya Saidina Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, bukan Zainal Abidin Al-Hamid yang tu kat Malaysia. Dia pergi ziarah, dia senyum. Maka orang yang melukis karikatur tu tanya dia, "Kenapa kamu senyum? Kenapa kamu berakhlak mulia dengan saya? Sedangkan satu dunia nak bunuh saya." Dia kata, "Kenapa pula saya kena marah ke awak?" Yalah, aku kan dalam kategori yang dikatakan hina Nabi kamu. Kenapa kamu tak marah? Dia kata, "Saya tak marah sebab yang kamu hina tu bukan Nabi kami. Yang kamu lukis tu, itu bukan Nabi kami. Nabi kami bukan macam tu." Satu sudut pandang lah, satu sudut pandang. Dia lukis. Itu bukan Nabi. Nabi ni handsome lah. Nabi ni kalau nampak dia, kalau dia betul-betul tengok Nabi, dan tu dia akan beriman. Dia takkan hina Nabi. Tapi yang dia lukis itu bukan Nabi. Jadi kenapa kita kena marah? Dia lukis itu bukan Nabi. Okeylah, ini satu sudut. Nak bagi tahu apa? Cara berfikir. Sebab tu sama juga kalau kita kait dengan Allah. Jangan faham Allah tu berhajat kepada kita. Allah sudah sedia mulia. Saya nak sebut pasal Nabi tadi bahawa Nabi itu insan yang mulia. Yang mulia tetap mulia walaupun dihina. Yang hina pasti hina walaupun dimuliakan. Ini kena ingat. Ya. Siapa dia yang lukis tu? Orang kafir. Orang kafir ni fala'natullahi 'alal kafirin. Allah laknat kepada orang kafir. Dimuliakan, disanjung, diangkat, Allah tetap humban dia dalam neraka. Sayyidina Bilal bin Rabah hina, diseksa, tapi dia mulia di sisi Allah, maka dia tetap akan dimuliakan. Seulang lagi sekali ya, yang mulia akan sentiasa mulia walaupun dihina, yang hina akan tetap hina walaupun dimuliakan. Allah Tuhan yang maha mulia. Allah Tuhan yang maha sempurna. Allah Tuhan yang maha esa. Allah Tuhan yang maha tidak berhajat kepada segala-galanya. Boleh insya-Allah ya? Jadi seulang lagi sekali, tolong kenal Allah sebelum dia mencipta makhluk dan mengenal Allah setelah dia mencipta makhluk. Apa beza sebelum dengan selepas? Tak ada beza kerana Allah tidak terikat dengan masa. Dia adalah dia. Sama ada sebelum ada makhluk, selepas ada makhluk, dia tetap tidak berhajat kepada sesiapa dan kepada apa-apa. Kerana dia Tuhan yang tunggal, yang esa. Sebelum ni pun dia bersendirian dengan dirinya. Tidak ada segala-galanya. Boleh insya-Allah ya? Ada soalan? Tak ada. Kita tenang. Belajar tentang Allah ni tenang. Satu hari nanti, kalau Allah izinkan kita, kalau kita sudi untuk serahkan seluruh diri dan jiwa dan hati kita pada Allah, Allah menerimanya, maka itulah saat paling tenang. Ada kawan saya, dia tanya, bila mana kita bagi zikir? Bukan anak-anak murid saya di madrasah tu, dia tanya, bila mana kita bagi zikir? Dia zikir. Kemudian dia kata apa? Setelah saya zikir, saya rasa kosong lah Ustaz. Kosong. Sunyi. Kenapa? Kerana di saat kita mula ingin menyerahkan hati kita kepada Allah, Allah kosongkan hati kita daripada seluruhnya ini. Sebenarnya bukan kosong. Allah buang semua. Rupa-rupanya kita sekarang sebelum ni, sebab apa rasa sibuk sangat? Sebab sibuk dengan selain Allah. Itu yang menyibukkan kita. Tapi kalau kita dengan Allah, Allah buang, Allah datangkan perasaan kosong. Sebenarnya bukan kosong, tenang. Tenang ni bila mana sesuatu dah tak ada, kita fikir. Itulah tenang.
Kalau dah duk banyak fikir itu, duk banyak ingat itu, duk banyak kehendak itu, duk banyak nak pergi ke situ, nak pergi ke sini, nak buat itu, nak buat ini. Itu yang menjadikan kita ni sibuk, tak tentu arah, tak tentu tujuan. Akhir sekali, apa yang kita tak dapat, tak tahu apa. Rasanya dah sibuk dah, rasanya dah banyak dah kerja. Tiba-tiba tak ada apa. Apa makna tak ada apa? Tak ada sesuatu yang boleh menggembirakan hati kita, menenangkan hati kita. Makin serabut ada. Sedangkan dah banyak benda yang kita buat. Betul ya? Rasa-rasa saya dah banyak, Ustaz. Buat itu, buat ini, buat itu. Tapi tiba-tiba tak tenang juga. Kenapa? Kerana sibuk dengan selain Allah itu pasti takkan tenang. Maka bila mana kita zikir, hati kita mudah dikosongkan oleh Allah. Sebab tu kadang-kadang kita rasa sunyi, kosong. Kerana kita dah mula nak dekat dengan Allah. Hanya dia sahaja. Sebab tu dia panggil, ada waktu-waktu dia panggil khalwah. Apa makna khalwah? Bersunyi-sunyian. Dengan siapa? Hanya dengan dia, Allah. Ada satu tu saya, satu bacaan, sekejap saya baca. Ada satu tu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Aksir bizikrillah واصحاب رجال الله. أكثر بذكر الله واصحاب رجال الله حتى تفنى في الله ثم تبقى بالله. Itu yang akhir tu baru saya ingat. Aksir bizikrillah. Perbanyakkan ingat Allah. Perbanyakkan zikir kepada Allah. Washab rijal Allah. Dalam masa yang sama, kamu kena bersuhbah dengan orang-orang yang tokoh-tokoh ahli-ahli zikir yang selalu dan sentiasa ingat Allah. Hatta tafna fillah. Sehingga kamu rasa lenyap dirimu dengan Allah. Summa tabqa billah. Kemudian jiwa dan hatimu kekal dengan ingatan kepada dia. Kepada Allah. Ini ringkasan-ringkasan kata-kata yang diungkapkan oleh aulia-aulia Allah yang mereka sudah fokus sepenuhnya hati mereka dengan Allah sehingga rasa hati mereka itu tenggelam perasaan mereka hanya dengan Allah. Pernah saya tanya tuan-tuan tak? Saya tanya puan-puan. Puan-puan pernah rasa rindu tak? Rasa rindu. Sudah pasti pernah lah ya. Tak mungkin orang ni dalam hidup dia. Saya Ustaz, dalam hidup saya tak pernah sekali pun saya rindu. Ini orang ini memang tak ada perasaan. Mesti ada. Rindu pada mak, rindu pada ayah. Ya, rindu pada suami, pada isteri, pada anak-anak. Kadang-kadang pada kawan-kawan yang dekat. Okey. Dalam banyak-banyak rindu tu rindu kepada siapa yang paling dalam, yang paling banyak. Mungkin pada mak, mungkin pada ayah, mungkin pada suami, mungkin pada isteri. Pernah tak tenggelam dalam rindu? Kita kata rindu yang mendalam. Okey. Pernah tak terkapai-kapai kelemasan dalam rindu sehingga tenggelam dalam sebuah kerinduan? Pernah. Bila mana tenggelam dalam rindu, hati itu hanya ingat yang dirindui sahaja. Hatta diri sendiri pun lupa. Pernah? Pernah ya? Okeylah. Pada siapa yang pernah tu? Masa muda-muda, masa bercinta dulu ya. Indah tak? Indah. Sehingga apa? Lidah kelu tidak terkata kerana rindu tak terkira. Tapi kalau puan-puan nak tahu, tuan-tuan nak tahu, tenggelam dalam rindu kepada Allah paling indah. Sehingga ada orang tak nak muncul daripada kerinduan, biar selalu tenggelam dalam kerinduan itu.
Tetapi Allah, dia Tuhan yang maha penyayang. Dia tahu kita masih ada suami. Dia tahu kita masih ada isteri. Dia tahu kita masih ada anak. Dia tahu kita masih ada tanggungjawab. Ada waktunya dia munculkan kembali diri kita. Dia tak mengambil kerinduan itu selama-lamanya daripada. Kalau kita rindu pada Allah, pasti kita meninggal. Ya. Sebagaimana saya pernah cerita, ada seorang perempuan tu kan. Ini banyak kali dah ulang. Dia rindu pada Rasulullah. Dia pergi ziarah makam Rasulullah. Masa tu, pada zaman yang sahabat masih ada, dia kata, wahai Sayyidah Aisyah, boleh tak engkau selak sedikit tabir, aku nak tengok makam Rasulullah. Maka bila mana dia selak tabir tu, dia tengok kubur Rasulullah, makam Rasulullah, hatta bakat, sehingga dia menangis. Dia menangis, hatta matat, meninggal dunia dia di situ. Itu kerinduan. Lepas tu kalau tuan-tuan doa pada Allah, ya Allah, engkau rezekikan kepada kami, ya Allah, sebuah kerinduan. Bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, bagaimana para awliya Allah merinduimu dan merindui kekasihmu. Nabi itu kan kekasih, Habib. Yang kita duk baca. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib. Habib. Ya, rasa rindu. Allah. Moga-moga Allah beri kerinduan kita kepada Allah. Minta maaf. Allah. Tanpa Rasulullah kita tak pernah mengenal Allah. Sebab tu guru saya kata apa? Kalau kita ingin rindu Allah, belajar merindui Rasulullah. Kalau kita ingin rindu dan merasai kerinduan kepada Allah, belajarlah merindui Rasulullah. Kita sebut Allah, kita tak menangis. Kita sebut Rasulullah, kita menangis. Kerana apa? Kerana Rasulullah itu adalah pintu kepada rindu Allah. Kalau kita nak rasa cinta kepada Allah, belajar mencintai Rasulullah. Di saat kita mula mencintai Rasulullah, itulah pintu mencintai Allah. Baik, kita baca di sini insya-Allah. Kenapa di saat kita sebut Rasulullah, kita rasa rindu yang sangat-sangat? Kerana Rasulullah lebih awal merindui kita. Rasulullah itu lebih awal merindui. Sebelum baginda wafat, baginda telah menangis merindui kita. Sebab tu majoriti orang ni, walaupun mungkin sejahil mana dia pun, atau seburuk mana perangai dia pun, tapi kalau dikemukakan berkaitan dengan Rasulullah, dia pasti menangis. Kerana apa? Kerana dia telah, dalam hati dia telah ada sebuah kerinduan daripada Rasulullah kepada umat. Dan yang paling Rasul rindu siapa? Orang-orang yang melakukan dosa. Rasul rindu untuk menyelamatkan dia daripada neraka. Tuan-tuan tak pelik tak? Rasulullah dalam satu sabda, Rasulullah kata apa? Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaati, syafaat aku ni untuk siapa? Li ahli al-kabair. Untuk umatku di kalangan yang buat dosa-dosa besar. Pelik tak? Pelik. Sepatutnya yang kalau kita rasa pada akal kita yang tak luas pandangan kita, sepatutnya Nabi mengatakan, syafaat aku untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan aku. Tapi Rasulullah kata, syafaat aku ni untuk ahlil kabair, orang-orang yang buat dosa besar di kalangan umat. Rindunya Nabi untuk menyelamatkan umat-umatnya, dia tak nak sampai ke neraka. Itulah baginda Nabi SAW. Baik, kita sambung di sini. Moga-moga dengan sebab kita rindu Nabi, Allah Ta'ala rindu pada kita. Kita cinta Nabi, Allah Ta'ala mencintai kita. Dan di saat kita
mencintai dan merindui Nabi. Allah limpahkan segala ilmu dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini ialah babut ta'aruf ila Allah. Siapa baginda Nabi? Pintu untuk mengenal Allah. Baik. Jadi Al-Imam Al-Alawi, Imam Alawi menggunakan istilah tajalli. Apa makna tajalli? Jelmaan dan penzahiran. Allah menjelmakan segala makhluknya, menzahirkan segala makhluknya. Kenapa kita gunakan perkataan itu? Kerana ianya lebih umum daripada penciptaan. Dia tidak kata sebelum Allah mencipta dan setelah Allah mencipta. Tapi dia tulis sebelum tajalli dan selepas tajalli. Kenapa? Kerana perkataan tajalli dalam bahasa Arab lebih umum daripada perkataan penciptaan dan perbuatan. Kerana apa? Kerana Allah mencipta seluruh makhluk ni dengan tujuan menzahirkan kewujudannya, menzahirkan keagungannya, menzahirkan kekuasaannya. Itu disebut tajalli. Boleh insya-Allah ya? Kenapa Allah cipta langit, cipta bumi, cipta pokok-pokok? Sebab Allah nak zahirkan dirinya sebagai pencipta. Apa makna zahir? Menampakkan dirinya. Nampak dengan apa? Dengan hati. Kerana iman itu di hati. Okey, boleh. Seterusnya, ini kerana dari sudut penghayatan. Okey, penghayatan. Bila mana perkataan penghayatan dan penyaksian merujuk pada hati. Ini kerana dari sudut penghayatan dan penyaksian, hakikat ketauhidan, apa sahaja yang berlaku daripada kewujudan makhluk adalah bentuk pengenalan, ta'ayyun atau identifikasi Allah tentang dirinya. Okey, apa sahaja yang berlaku daripada kewujudan makhluk dalam bentuk pengenalan Allah terhadap dirinya. Tengok, berapa ramai orang tengok pokok dia boleh kenal Allah. Pokok ni pelik juga pokok ni. Dia buat makanan daripada apa? Dia makan tak pokok tu? Dia makan. Dia minum tak? Dia minum. Maknanya dia hidup. Dia hidup. Kita pun dah pernah kata, pokok tu dah mati dah. Maknanya sebelum tu dia hidup. Kalau benda hidup, mesti dia ada minum, dia ada makan. Lepas tu kadang-kadang pokok kita lambat berbuah sebab duk bagi minum aja. Makan tak bagi. Baja. Dia buat makan. Tapi kalau kita tak bagi dia makan, dia boleh tak buat makanan sendiri? Boleh. Dia buat makanan dengan apa? Daun. Di daun tu dia buat makanan dia. Diproses. Dia dapatkan makanan. Kemudian dia keluarkan bunga, dia keluarkan buah. Tak pelik ke? Keluarkan buah mangga contohnya. Daripada mana warna kuning? Daunnya hijau. Batangnya apa? Coklat. Tapi keluarkan buah warna kuning. Buah tu pula ada rasa. Rasa tu pula, rasa kalau tembikai rasa tembikai, kalau durian rasa durian. Macam mana rasa tu keluar? Daripada mana rasa tu? Sedangkan pokok tu dekat-dekat. Pokok durian dengan pokok mangga dekat. Pokok mangga dengan pokok rambutan dekat. Tapi rasa lain-lain. Padahal tanah yang sama, air yang sama. Tak kena gaya, baju yang sama. Macam mana tu? Allah. Itulah. Penzahiran. Tajalli. Jangan nampak pokok tu semata-mata. Allah. Dan yang pelik lagi, pokok mangga, dua-dua pokok mangga jenis yang sama. Keluar-keluar yang satu pokok tu manis, yang satu lagi masam. Tuannya Tuhan yang sama. Kebunnya kebun yang sama. Siramnya air yang sama. Tapi satu tu masam, satu manis. Inilah kita. Sebab apa? Allah nak tunjuk bukan pokok tu, bukan dirimu, bukan air yang kamu siram, bukan baju yang kamu bagi. Allah. Sebab itulah terlalu apa kita nak tahu dalam bahasa apa? Terlalu apa ya? Orang yang makan itu, makan ini, sepatah Alhamdulillah pun tak terkeluar. Tak tahulah apa yang dia faham dalam hidup dia. Makan 3 pinggan. Tak campur dengan apa? Pembasuh mulut nama apa? Tak campur dengan tu lagi. Yang tu 3 apa? 3 mangkuk. Air 3 gelas. Satu patah pun tak keluar. Alhamdulillah. Ni orang apa ni?
Orang ke apa? Tu. Mula-mula dia tanya, ni orang apa ni? Orang ke apa? Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada anak, ada isteri, ada suami, ada anak. Tak bersyukur juga. Allah suruh tutup aurat sekejap saja. Tak nak tutup juga. Allah suruh solat. Lama tak solat. 2 minit aja solat. Tak solat juga. Apa ni? Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini boleh. Datang masjid tak boleh. Ni apa ni? Kerja kat US. Kerja kat UK. US tu Hulu Selangor. UK tu Kelang. Kejap kat Sabak Bernam, kejap kat sini, surau depan rumah, masjid dekat dengan rumah. Tak boleh pergi. Apa ni? Faham tak hidup ni apa? Allah. Nak jawab apa? Nak jawab apa? Kemudian balik akhirat, nak masuk syurga selama-lama. Orang suruh duduk dalam masjid sekejap pun tak nak. Balik akhirat doa pada Allah nak masuk syurga selama-lama. Ni memang muka tak malu lah. Kalau ia pun malu lah sikit. Betul ya? Ni langsung tak malu ni. Inilah benda-benda. Okey, seterusnya. Buku apa dah kita ya? Masuk okey lagi insyaAllah. Allah. Baik, yang tadi. Apa saja yang berlaku daripada kewujudan tentang kewujudan makhluk adalah bentuk pengenalan tentang dirinya, Allah. Kepada siapa? Kepada insan yang kamil. Insan yang sempurna. Penyaksian hatinya. Pernah dengar insan kamil? Apa makna insan? Manusia. Apa makna kamil? Sempurna. Apakah manusia ni boleh jadi sempurna? Manusia tidak mungkin sempurna kerana dia makhluk. Tetapi dia boleh jadi sempurna kalau dia menyandar dirinya kepada Allah yang sempurna. Tapi selama-lama manusia itu hidup sebagai seorang manusia yang tidak ada apa-apa, maka dia tak akan sempurna walau sekaya mana pun, secantik mana pun, sehebat mana pun. Tapi walau manusia itu tidak kaya, tidak cantik, tidak hebat, tapi dia menyandarkan dirinya kepada Allah, maka dia digelar insan yang sempurna. Sekala yang dia pandang, dia nak menyaksikan Allah. Sekala yang dia makan, dia menyaksikan Allah. Dia pandang, subhanallah. Dia makan, alhamdulillah. Apa lagi? Masya Allah, Allahu Akbar, la haula. Ni manusia ni sempurna. Kerana dia menyandarkan segala hidup dia, diri zahir, diri batin dia, hati dan jiwa dia kepada yang sempurna. Ni. Itu dikatakan penyaksian. Baik, bahkan kepada seluruh makhluknya. Lalu dengan penzahiran tersebut, dia mengenal hakikat nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia dengan penzahiran Allah mencipta makhluk, maka kita kenal Allah pada sifatnya. Betapa kudrahnya Allah. Betapa ilmunya Allah mencipta segala-galanya ini. Tak ada satu benda pun yang Allah cipta bukan tidak dengan ilmu. Sekecil kuman itu pun dengan ilmu. Bagaimana sebesar-besar alam ini. Daripada situ juga kita dapat mengenal hakikat nama-nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim. Siapa Allah? Al-Hakim. Siapa Allah? 99 nama. Murahnya Allah. Dia cipta sesuatu yang namanya manusia. Sehingga manusia itu sendiri pun tak tahu berapa banyak dia merasai nikmat Allah. Itu murah. Nak tahu murahnya Allah, dia bagi pada kita, kita sendiri pun tak tahu berapa banyak. Puan-puan dah makan berapa banyak daripada kecil dulu sampai sekarang? Berapa banyak dah makan? Dah rasa nak berhenti makan? Nikmat tidur. Dah berapa jam kita tidur daripada kecil-kecil dulu sampai sekarang? Nak tidur lagi? Yalah, nikmat. Tidur je lah. Berjalan. Berapa langkah setakat ni kita berjalan daripada awal dulu sampai kita ni, sekarang ni? Subhanallah. Itulah nikmat Allah, kemurahan Allah. Kita ni buat perangai, dahlah nikmat, kita ambil nikmat Allah tu dah banyak, kita guna dah banyak, tapi perangai kita, akhlak kita, adab kita dengan Allah, kadang-kadang buat maksiat, derhaka. Ada Allah buat kita sesuatu? Tak.
sayangnya Allah pada kita. Ya. Dah berapa kali mengumpat? Dah berapa kali lalai dalam solat? Dah berapa kali, macam-macam lah, banyak kali pada tu. Ada Allah buat tindakan kepada kita. Mengumpat, pam, sakit mulut, pekak bibir. Ada? Tak ada. Tinggal solat, tak boleh bangun. You tak nak bangun solat subuh kan? Allah buat. Jangan bangun sampai 2 hari. Baru tahu. Ada Allah buat? Tak. Tak ada. Dia bangun elok-elok pergi makan 3 pinggan. Walaupun tak solat. Sepatutnya yang tak solat ni bangun-bangun, dah lah bangun tengah hari, tak solat subuh contohnya, bangun pukul 8, pergi-pergi ke kedai nak makan, makan saja tersekat kat sini, biar tengah-ngor. Baru tahu, Allah buat gitu? Tak. Bahkan Allah bagi dia selera lebih pada biasa lagi, sebab tak solat. Ada orang happy tau. Tengok saya tak solat, sihat pun. Tengok. Tu yang solat tu. Kejap-kejap sakit lutut, kejap-kejap sakit lutut. Tengok tu. Minta maaf. Contoh. Saya solat, saya tak solat, saya tak puasa. Saya sihat, saya kaya. Subhanallah. Sayangnya Allah kepada kita. Okey, oleh sebab itulah Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat yang bermaksud surah Az-Zariyat yang kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Lalu Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan makna menyembahku dalam ayat ini dengan mengenalku. Kalau kita terjemah mengikut apa yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, tukar tafsirnya, melainkan untuk mengenalku. Kerana mana mungkin kita sembah Allah tanpa kita mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal. Sebab tu kalau kita tanya soalan, kenapa saya tak khusyuk-khusyuk lagi ni? Sebab tak cukup mengenal siapa yang sedang kita menghadap. Orang-orang yang mengenal Allah, dia ambil wuduk tu pun menggeletar dia. Kerana dia nak apa? Dia nak menghadap Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Berkuasa, yang boleh menghidupkan dia dan mematikan dia bila-bila masa. Menggeletar dia. Sebab tu almarhum Tok Guru saya ni, almarhum Tok Guru ni Aziz, beliau ni marah sangat di saat orang iqamah, ada lagi orang duk sibuk bersembang. Ada lagi yang duk sibuk duk bersalam. Ada lagi duk sibuk cari nak buka kipas tu. Padam tak je. Buka ni, nyala kat sana. Orang dah iqamah dah. Lepas tu saya selalu pesan di masjid-masjid, kalau Bilal dah iqamah, jangan duk sibuk nak bersalam. Salam lepas tu. Ni, salam ni. Ni, salam ni. Salam ni belakang. Apa ni? Kita dah nak menghadap Allah ni. Tahu tak? Kalau kita menghadap sultan, menghadap agung kan ada peraturan dia. Masuk nak menghadap, bersalah dengan orang lain kejap. Masuk nak menghadap, bersalah dengan orang lain kejap. Saya rasa kena murka, pasti. Setelah menghadap pun nak keluar, macam mana nak keluar? Kan undur 2-3 langkah. Saya tengok dalam TV lah, saya pun tak pernah. Tengok, macam ni. Undur dulu. Baru pusing elok-elok. Betul tak? Betul lah. Itu kan sultan. Bagaimana? Itu kan agung. Bagaimana yang Maha Agung? Itu kan raja. Bagaimana dengan raja segala raja? Malikin nas, ilahin nas. Ini benda-benda kadang-kadang kita ni tak belajar adab. Kenapa? Sebab tak cukup mengenal. Selamba je. Kalau kat rumah lagi lah kan, pakai t-shirt aja. Ke pagoda. Tak apa, nanti cepat live. Kalau tak live saya cerita. Kadang-kadang banyak ada makcik tu dia tanya soalan. Aduh, tak apalah. Allahu Rabbi. Maka setiap perbuatan Allah adalah bentuk pengenalan Allah tentang kesempurnaannya. Al-kamalat al-ilahiyah, kesempurnaan sifat-sifat ketuhanan. Ya. Segala benda yang Allah cipta ni, sekecil mana pun, apa nama pun, kategori apa pun, kategori haiwan, kategori tumbuh-tumbuhan, kategori manusia,
Bahagian ni kan. Makhluk ni kan banyak. Malaikat, batu-batu dan sebagainya ni. Semuanya itu bentuk-bentuk pengenalan Allah tentang kesempurnaan dirinya. Allah nak mengenalkan dirinya, betapa dirinya sempurna. Ya. Sebab tu Allah bila mana dia cipta kita manusia ni kan, kita ni kan makin banyak kerja, makin banyak kerja, makin banyak kerja. Sepatutnya tambah satu tangan lagi ya. Tangan ada dua. Tambahlah dua lagi. Kan kejap nak pergi sana, kejap tambahlah kaki satu lagi. 4 lagi laju kan? Betul? Yang kaki 2 dengan kaki 4 mana laju? Laju kaki 4. Sebab tu binatang yang paling laju, cita. Kaki dia berapa? 4. Tak nak tambah 2 lagi. Tak, maksud saya ialah betapa Tuhan yang maha sempurna itu, bila mana dia mencipta, dia sempurna ciptaannya. Kalau kita lihat Allah kepada kita, adakah kita sempurna? Ya, sempurna. Kerana dia yang sempurna mencipta kita. Sebab tu dia sebut, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tapi kalau kita lihat diri kita kepada dia, maka kita tak sempurna kerana kita dicipta oleh dia. Dia sahaja yang sempurna. Tapi kalau dia kepada kita, sempurna kita. Kerana yang sempurna mesti mencipta sesuatu yang sempurna. Tak mungkin yang sempurna mencipta yang tidak sempurna. Boleh insyaAllah ya. Jadi kenapa kita sampai sekarang tak khusyuk? Sebab apa? Sebab kita ni tak cukup mengenal Allah. Sebab tu doa. Doa pada Allah. Ada 2 cara. Satu cara, kita doa, kita merayu, kita sujud, kita merintih dengan Allah supaya Allah jadikan kita orang yang mengenalnya. Satu lagi, yang kebiasaannya ialah mesti melalui bimbingan para mursyid. Ya, murabi-murabi mursyid. Rasulullah ni, dia tinggalkan sahabat ni tinggalkan tabi'in. Dan tabi'in ni, tabi'in ulama ni siapa? Pewaris Nabi. Apa yang mereka warisi daripada Nabi? Salah satunya warisan mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Maka dia ada di sana murabi-murabi mursyid yang arif billah, yang mereka benar-benar mengenal Allah. Maka belajar dengan mereka, insya-Allah dengan sebab sedikit itu Allah izin untuk mengenal Allah. Ketika itu kita solat, subhanallah. Ya. Kita ni dalam umur yang macam ni kan, tolong fokus betul-betul dalam solat kita. Kerana mungkin itu yang terakhir, itu yang terakhir, itu yang terakhir. Betul. Siapa ramai-ramai ni yang dia boleh jamin dia sempat solat zuhur nanti? Ni, ramai-ramai ni. Ramai-ramai ni termasuk saya lah. Cuba angkat tangan seorang. Saya jamin Ustaz saya sempat zuhur. Sebab tadi saya tengok dah, gula saya okey. Ya. Saya test tiap-tiap pagi Ustaz, gula saya okey Ustaz. InsyaAllah sempatlah zuhur. Tak ada boleh bagi jaminan. Tu, saya ceramah kat polis kan. Saya tanya polis-polis tu. Ni saya dah banyak kali saya cakap, cuma saya nak ulang lagi sekali. Tuan-tuan jaga keselamatan kan? Ya Ustaz, kami jaga keselamatan. Boleh saya tanya tak? Boleh. Tuan jamin tak keselamatan diri tuan sendiri? Dia tersentak dah. Tak boleh Ustaz. Ya, kalau keselamatan diri sendiri pun tak boleh jamin, nak jamin keselamatan orang? Diam. Ada yang diam, ada yang muka lain-lain. Diri sendiri pun tak boleh jamin nak selamat. Nak jaga keselamatan orang. Harta sendiri pun tak boleh jamin nak selamat. Nak jamin keselamatan harta orang. Dunia pun tak boleh nak jamin nak selamat. Nak jamin akhirat selamat. Habis macam mana Ustaz? Keluar tu. Doa pada Allah, ya Allah, aku ditugaskan sebagai anggota keselamatan. Sebenar-benarnya engkau lah yang menyelamatkan aku. Dan bantulah aku, ya Allah, menjaga keselamatan orang. Sandar diri pada Allah. Betul. Boleh insyaAllah ya. Apa tak habis-habis lagi tajuk ni? Tak adalah. Tapi saya yakin tuan-tuan dah faham. Sikit lagi. 1 minit lagi. Jam saya 1 minit. Jam tuan-tuan saya tak tahu.
Maka insan yang dibukakan oleh Allah akan mata hatinya. Yang ni yang kita nak. Insan, manusia yang dibukakan oleh Allah akan mata hatinya. Lalu dapat menyaksikan makhluk-makhluk ini sebagai kesan. Dalam bahasa Arab disebut athar. Dan tanda. Bahasa Arab disebut ayat. Ya, sebagai kesan dan tanda keesaan dan ketuhanan Allah. Maka dialah insan yang kamil. Mana-mana orang yang Allah izinkan untuk yang Allah nak buka mata hati dia, akhir sekali dia menyaksikan seluruh makhluk ini adalah kesan dan tanda keesaan, tanda ketuhanan Allah. Dia dah disebut insan yang sempurna, iaitu manusia yang sempurna kehambaannya dan mencapai martabat ihsan. Apa makna insan kamil? Manusia yang sempurna. Apa yang sempurna? Sempurna kehambaan. Kita banyak kali kita ulang. Siapa kita? Hamba. Apa tugas kita? Tugas hamba. Apa tugas hamba? Tugas menyempurnakan diri sebagai seorang hamba. Sebab kadang-kadang kita tahu kita hamba, tapi kita tak cukup sempurna menjadi hamba kepada Allah. Kejap jadi hamba Allah, kejap jadi hamba nafsu, kejap jadi hamba harta, kejap jadi hamba dunia, kejap jadi hamba manusia, kejap-kejap balik jadi hamba Allah pula. Ya, betul ya? Boleh faham. Pagi solat subuh jadi hamba Allah. Keluar rumah, apa? Jadi hamba apa? Hamba nafsu contoh. Kejar itu, kejar ini, tak kira haram, tak kira haram, tak kira dosa, tak kira pahala, sapu semua. Jadi kenyang, makan haram pun tak apa, itu hamba nafsu. Dahlah kejar pula, kejar dunia. Subuh tadi okey. Kejar dunia, zuhur entah ke mana, asar entah ke mana, itu hamba apa? Hamba dunia. Maghrib, datang ke masjid. Jadi hamba Allah pula. Maka dia hamba. Dia tetap hamba. Walaupun dia jadi hamba kepada selain Allah itu, dia tetap hamba. Kerana semua itu hamba. Hamba Allah, hamba manusia, hamba nafsu. Semua hamba. Tapi dia rasa dia tuan. Itu lagilah tak sedar diri. Maka bila mana dia hamba, sepatutnya dia hanya jadi hamba kepada Allah. Bagaimana? Seluruh hatinya menyaksikan keesaan, kebesaran, kewujudan Allah. Maka ketika itu baru dia benar-benar jadi hamba yang sempurna. Dan ketika itu maqam dia, martabat ihsan. Islam, iman, ihsan. Orang yang sudah sampai maqam ihsan, dia bersama Allah. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama-sama dengan orang muhsin. Okey, sikit lagi kita habiskan sinilah. Kemudian selain daripada golongan muhsinin, yang saya sebut tadi, ada, ingat lagi tak? Islam jadi muslim. Iman jadi mukmin, ihsan dia jadi muhsin. Kita kena ada tiga ni. Jadi siapa kita? Muslim, yang mukmin, yang muhsin. Orang bila mana dia sampai kepada maqam muslim, yang mukmin, yang muhsin, orang itu menjadi hamba yang sempurna. Istilahnya insan kamil. Di saat bila hati dia sentiasa menyaksikan Allah dalam seluruh kehidupan dia. Siang dan malamnya, pagi dan petangnya, sakit dan sehatnya, kaya dan miskinnya, suka dan sedihnya. Di saat sedih, sedih ajalah. Sedih dengan Allah. Di saat sakit, sakit ajalah. Sakit dengan Allah. Boleh ya? Sakit yang menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Itu maksud dia. Dia nak buat macam mana? Hidup ni dia macam tu. Sehat sekarang kan? Tunggu sakit. Seronok sekarang kan? Tunggulah. Ada waktunya akan sedih. Gembira kan? Okey, tunggu sedih ya. Saya tak nak, Ustaz. Nak ke tak nak? Suka tak suka? Itulah dunia. Yang paling sedihnya sedih dengan suami kan? Perempuan. Ustaz ni, saya bukan apa? Allahu Rabbi la hawla wa la quwata illa billah. Bila mana saya sentuh-sentuh yang macam ni kan, ramai yang mesej saya. Rupa-rupanya di luar sana dunia 1001 ataupun 1,000,001 persoalan dalam hidup. La hawla wa la quwata illa billah. Yang paling sedih dengan suami. Yang paling sedih dengan isteri, yang paling sedih dengan anak-anak. Betul ya? Dengan kawan sedih juga, tapi kita tak kisah. Kita duduk lain, dia duduk lain, kisah apa.
Tapi dengan sebumbung. Tapi tak apa. Kenapa Allah buat kita sedih dengan dia? Sebab dulu kita pernah serahkan diri kita kepada dia. Rupa-rupanya silap. Allah nak bagi tahu kita, silap. I serah diri I untuk you. You lah satu-satunya. Rupa-rupanya tak, dua. No, bukan dua. Tiga. Bukan dulu kata you, I seorang ke? Itu dulu. Dulu lain, sekarang lain. Sudah. Memang mengecewakan kita. Kenapa Allah buat begitu? Kerana sememangnya manusia itu mengecewakan. Hanya Allah yang tidak mengecewakan. Sebenarnya Allah nak tarik tuan-tuan pada Allah. Itu kadang-kadang kalau orang tanya saya jawab mudah. Nak jawab apa susah ke jawab apa mudah? Mudahlah Ustaz. Mudah. Biarkan dia. Satu hari nanti dia akan insaf, dia akan kembali kepada kita. Biarkan dia. Dia nak pergi? Nak pergi? Tak nak? Pergi. You nak pergi kan? You nak pergi pada dia kan? Okey, you pergi. I dah ada yang lebih handsome daripada you. Yang lebih baik daripada you. Siapa? Allah. Saya rasa menggelupur dia. Betul. Allah ni kalau kita dah serah pada dia, tahulah dia nak buat apa. Tapi kita tak cukup yakin dengan Allah. Ini yang masalah. Betul. Allah ni dia nak satu je. Betul tak kita dengan dia? Jujur tak kita dengan dia? Benar tak kita dengan dia? Kalau jujur, kalau benar, Allah urus segala-galanya. Ada Saidina Abu Bakar tu kan sedik, benar. Bagaimana Allah urus Saidina Abu Bakar? Kuburnya 11 baginda Nabi. Dia Nabi, dia bukan Nabi. Dia Rasul. Dah kalau tak Nabi, bukan Rasul lah. Tapi kubur dia sebelah seorang Nabi yang menjadi kekasih Allah. Sebab sidik, benar dia. Ni kita ni kalau tak kena gaya, kalau benar-benar kita dengan Allah, Allah matikan kita di Raudah, di Madinah. Kubur kita di Baqi. Kalau jujur. Tu sahabat saya, Ustaz Nur Azli Musa, almarhum Ustaz Nur Azli Musa. Allah, kami kalau kat sahabat-sahabat, kalau ingat dia memang menangis. Kadang-kadang bertuah. Terima kasihlah engkau ya Allah. Bagi kami kawan, yang kawan tu rupa-rupanya salah seorang daripada Ahlul Baqi. Kita pesan, Ustaz, kalau Ustaz meninggal, kalau anak meninggal, tolong cari ya, kita ke syurga. Jadi dia dah, kita hantar dia wakil kat situ. Subhanallah, kubur dia dekat kubur Imam Malik itu situ. Tapi duduk dengan dia, kita tahu puan-puan, saya pernah duduk seminggu dengan dia, tidur sebilik dengan dia. Oh subhanallah. Celik, solat. Celik lagi sekali, tidur. Celik lagi sekali, solat. Saya sampai sakat mana saya kata. Saya pergi dengan Ustaz Dasuki, dia ada adik Ustaz Dasuki, pergi ke Mesir. Ustaz Dasuki dia pergi dengan orang rumah, sebab dia nak bawa. Saya dengan adik Ustaz Dasuki, saya bawa Ustaz Azli ni, sebab dia mengaji Pakistan. Saya mengaji Mesir. Saya lah, Ustaz nak pergi mana Ustaz? Bagi tahu, kita bawa dia. Dan tidur malam, tidur hotel kan, satu bilik lah. Saya pun nak tidur. Penat ni. Dia dah sehari bawa sini, penat malam. Saya nak tidur. Dia duduk solat. Lepas solat Isyak ni solat. Saya kata, Ustaz, dah lah solat Ustaz. Ana nak tidur. Ana penat. Ya, Ana nak tidur. Dia kata, Anda tidur je lah. Tak boleh lah, malu lah Ana. Ana cakap, Ustaz solat Ana tidur, malu lah. Cakap macam tu. Okey, 2 rakaat lagi Ana tidur. Sekejap, Ana tidur. Saya pun tunggulah dia tidur. Tengok dia. Okey, nak tidur. Dia pun tidur puan-puan, dia tidur. Okey, saya pun tengok dia, pastikan dia tidur. Sebab kita ni jaga dia kan. Ustaz dah suki arahkan saya, jaga dia. Ni kawan-kawan ni jaga. Saya jaga tunggu. Okey, Ustaz tidur ya. Sebab saya cakap, Ustaz, kalau selagi mana Ustaz tak tidur, saya tak boleh tidur. Sebab apa? Kalau Ustaz nak minum, Ustaz nak apa-apa, saya kena sediakan. Okey, dia pun tidur. Saya pun tengok. Berdengkur. Tidur lah tu. Ya, tidur. Saya pun tidur. Tidur, saya kunci jam. Kepun sedar. Saya rasa lah setengah jam ke 1 jam lah paling lama. Saya pun sedar. Duduk solat, tuan-tuan sekalian. Lepas tu, dia solat tu pun sampai subuh. Kita pun bangun je lah. Malu lah kita. Bangun ikutlah belakang solat. Itulah dia.
Yang lama sikit saya dengan dia, saya pergi ke Tasik Kenyi. Naik houseboat tu kan. Atau 3 hari 2 malam. Gitu. Saya kata, Ustaz, saya tak nak duduk lah dengan bilik dengan Ustaz. Ustaz duduk bilik depan, saya duduk bilik belakang. Tapi saya monitor lah dia kan, saya tengok apa cerita ni dia. Memang dia solat. Malam dia solat. Bila mana dia meninggal di Madinah, barulah ya Allah. Tapi dia pernah cakap kat saya, dia ni latih daripada dia belajar dulu. Daripada dia belajar, dia tak pernah tinggal solat malam. Tapi dia ni kalau duduk dengan kita, dia kelakar. Dia buat kelakar. Dia buat kelakar. Tapi rupa-rupanya di saat dia dengan Allah, dia banyak menangis. Itu tu kubur dia di Baqi'. Subhanallah. Kan Nabi pesan kalau nak meninggal. Sebab tu kita ni meninggal, pasti kita meninggal. Minta tempat meninggal. Kita meninggal, pasti kita meninggal. Minta cara meninggal. Ya Allah, aku nak meninggal masa aku sujud. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi kat aku ya Allah. Aku bukan nak berbangga dengan orang, tapi aku nak, sebab aku dah banyak dosa ya Allah. Aku nak di saat aku mati, kau cabut nyawa aku sedang sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, mungkin aku tak layak. Ya Allah, matikan aku semasa aku baca Quran ya Allah. Minta. Ya Allah, kalau boleh aku nak mati dalam masa solat, dalam rumahmu ya Allah. Kat mana? Serahlah padamu ya Allah. Bukan nak bangga dengan orang. Itu urusan kita dengan Tuhan. Dan kalau boleh lagi, ya Allah, aku nak mati dalam Masjidil Haram. Aku nak mati di Masjidil Nabawi. Ya Allah, kalau boleh tolonglah ya Allah. Berilah pada aku ya Allah. Aku nak dikuburkan di Baqi' ya Allah. Minta perempuan. Di saat doa tu Allah makbul, Allah. Baqi' itu adalah ahli-ahli syurga. Bangkit saja perempuan, dipersilakan masuk syurga. Kadang-kadang kita, ya Allah, terima kasihlah Engkau hadiahkan kepada aku seorang sahabat yang dia ahli syurga. Tu di Baqi'. Itulah setakat tu dahululah, insya-Allah ya, kita sampai lebih masa banyak lah pula ya. Kita sambung akan datang nanti.